Wow. Assalamualaikum. Hai. Macam angguk-angguk je kepala kan ikut muzik. Bukan. Baiklah Dia punya semua. muzik tu buat kita flashback balik tau, cerita-cerita lama. Terbaik. Memang Kita sejarah lama. sangat. Kita lama memang kelas bersejarah. Baiklah. Bukan Assalamualaikum cerita. dan selamat datang. Jadi bukan cerita lama tapi cinta lama. Gitu. Dah. Okey, teruskan. Alamak. Usah dikenang yang lama. Jadi tengok yang baru je. Okey. Dan jalan terus. Tengok yang baru dan jalan terus. Okey, fine. Okey, teruskan. Baiklah. Assalamualaikum dan selamat datang. Selamat berpuasa. Selamat datang ke Pusat Sosial Akademi YouTuber dengan kerjasama e-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini kita berada di kelas sejarah. Di kelas sejarah, sebelum tu Cikgu Pung sila tutup mulut sekejap. Nanti tanah tu masuk. Dia punya mulut tu memang macam tu. Tengah-tengah je tu. Tu ada masalah tu. Jadi tidak apa. Yang penting bersama dengan kita. Saya dapat makluman tadi Cikgu Pung dia ada bagi tahu kita yang dia ada masalah teknikal. Dia punya mikrofon tu macam tak jadi, tak bunyi. Kan? Sebab tu dia berusaha untuk bercakap tu kan, untuk kita dengar. Sampai terbuka tu mulut kan, tapi tak bunyi. Okey. Sabar je lah. Khususnya Cikgu Pung. Yang penting kelas tadi bagi yang belum lagi nonton kelas pendidikan muzik, teka alat muzik. Boleh lihat ulang. Teka alat muzik yang dicerai-berai. Dicerai-beraikan tu sila tonton semula. Baiklah, kali ini kita bersama dengan Cikgu 10.7. Wow. Kamu hashtag sejarah ialah kita, hashtag kamu ditemani dengan Cikgu Putra. Dipersilakan sepatah dua kata pantun atau ragu raya. Tak, tadi macam nak bagi Cikgu Yanisa cakap. Lepas saja pula. Saja Kita simpan dulu presenter. Okey, baik. Terima kasih daun keladi pada Cikgu. Okey, yang cantik sekali Cikgu tu tadi lah. Okey, baik. Jadi pantun. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera adik-adik yang Cikgu sayang sekalian. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Oi. Rupanya ramai yang tak makan. Kenapa tak makan? Sebab puasa. Jam 2. Tapi antara dua sama ada adik puasa ataupun dah puas makan. Puas makan ataupun puasa. Puas makan masa sahur. Dia beza huruf A tau. Kalau puas tu tak ada A. Kalau puasa tu ada A kat belakang. Dia macam atau ada yang sambil sahur sekarang ni. Mungkin. Sebenarnya Cikgu LK pun ada Maggi tau dekat bawah tu. Cuba angkat sikit Maggi. Ada Maggi tak? Maggi tak ada. Okey, baik. Adik-adik, alhamdulillah kita dah masih lagi boleh maintain puasa dan mengikuti kelas tuition percuma Ali macam biasa. Alhamdulillah. Jadi itu semangat yang cikgu memang puji adik-adik. So semangat ingin belajar dan istiqomah. Istiqomah ni maksudnya amalan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, tanpa buang masa lagi, cikgu nak minta adik-adik jom sama-sama kita share dulu kelas Cikgu Yanisa ni supaya ramai-ramai lagi masuk kelas Cikgu Yanisa, ajak satu kampung supaya ramai orang dapat manfaat kan. Kalau belajar ramai-ramai lagi best kan cikgu. Betul. Okey, dipersilakan. Over to you. Nanti kita sunyi di sini. Sakit nyata di sini kan. Baiklah semua, apa khabar? Boleh tak saya nak isi yang bahagian situ? Gitu. Okey. Baik. Cikgu pun bagi dia rehat dulu. Tunggu selesai dulu masalah teknikal. Sebenarnya dia kiki ketawa-ketawa di belakang tu tapi kita tak dengar. Apa boleh buat kan? Baiklah semua, sudah bersedia untuk belajar sejarah bersama dengan Cikgu Yohanisa 10.7. Panjangnya sebut sejarah mungkin berulang lagi. Baiklah semua, dipersilakan Cikgu Yohanisa. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap kamu semua berpuasa hari ini. Nampak tak Cikgu Yohanisa masih mengekalkan dia punya trademark. Hai semua adik-adik, nampak tak tangan dia? 10 guys, 10. Nampak? Itu yang jadi takut. 10 kan. Kalau 11 nanti kena angkat satu. Angkat kaki ya. Ibu jari.
Jari kaki tu. Banyaklah macam-macam cikgu-cikgu konti kamu ni kan. Ada je. Okey. Apa pun cikgu nak ucapkan tahniah kepada yang dapat bersama dengan kita pada petang ini. Sebab sekarang ni kan hari Sabtu. Mood nak raya sebenarnya. Sebab dah hari mula Sabtu cuti. pula hari ni. Sekolah. Masing-masing nak cari baju raya. Betul tak? Cikgu Elki dah beli baju raya? Sudah. Warna apa? Warna kuang-kuang. Kuang-kuang. Okey. Cikgu Putra dah beli baju raya ke belum? Saya insyaAllah pada tahun ni tak akan ada baju raya sebab kita bersedih. Sebab raya tu macam tak bermakna tanpa insan yang kita sayang tu di sisi. Gitu guys. Alamak. Kan? Jangan bagi saya nangis Tapi betul Cikgu Nisa sebenarnya orang kata yang jauh tu yang kita kenal tapi kita tak menghargai orang yang depan mata kita. So kita hargai rakan-rakan di konti dan adik-adik sekarang. Yes. Okay. Ya, betul. Okay. Jadi cikgu nak ucapkan tahniah yang dapat bersama dengan kita. Yang tak dapat bersama dengan kita, jangan risau, kamu boleh tengok ulangannya nanti. Okay, jom kita terus kepada slide cikgu. Cikgu minta rakan kita nak belajar apa hari ni? Menukar paparan cikgu. Hari ini ini kita akan ini slide yang Saban Minggu saya yang tahu. Akan kamu cikgu jumpa. Cikgu bukan nak kata slide. Cikgu Yanisa nak sebut poster sebenarnya. Poster kan. Dia macam bila lapar tu kan. Sudah mula lapar kot. Dia macam kurang idea sikit mau cakap. Mungkin dia tak jalan, semalam. Tak jalan. Tak, dia bersahur pukul 12.30 malam semalam. Jadi dia tak bangun macam biasa. Ingat baru sahur. Tak jumpa baju raya lagi ni sebenarnya. Alamak. Okey. Pakai blazer je lah. Pakai blazer je lah. Pakai blazer lah. Dekat dalam tak payah pakai baju Okey, teruskan. Okey. Jadi disebabkan mood raya kan sebenarnya niat hati tu nak pulang ke kampung tapi apakan daya kan sejarah tak mungkin berulang kan. Ada orang nyanyi lagu tu. Lagu tu pasal cerita-cerita. Kelas sejarah ni pukul 2 petang kan. Okey, adik-adik kan lagu balik kampung tu kita haramkan untuk nyanyi hari ini, sepanjang hari ni. Siapa-siapa yang nyanyi, kita sumpah dia, kita sumpah dia kan. Sebab dia tak menghormati perasaan rakan-rakan yang tak boleh balik ke kampung. Yang tak boleh balik kampung kan. Kita tengok kita tengok nanti kelas pukul 5 petang nanti kita tengok kalau nyanyi lagi memang kena memang siap tak? Okey. Okey, jomlah. Okay, hari ni kita akan untuk minggu keempat ni kita akan ulang kaji sejarah tahun 6 sebagai persediaan untuk orang cakap untuk PBD tahun 6 pun boleh, untuk peperiksaan pertengahan tahun pun boleh juga. Okey, jom kita lihat soalan yang pertama. Adakah murid-murid semua dah bersedia? Cikgu di konti dah bersedia? Cikgu LK dan Cikgu Putra. Kena lawan dengan Cikgu Putra ini agak masalah sekarang ni saya masih belum bersedia menerima kenyataan. Slide ni comel sangat. Kan comel sangat. Warnanya ni saya approve lah. Approve? Mentang-mentang lah ada pink, ada purple, biru tu yang terus jadi approve tu. Okey, jom kita lihat soalan yang pertama. Berikut merupakan sebab pembentukan Malaysia Kecuali. Ada 3 Ada 3 sebab utama dalam pembentukan Malaysia. Okey, yang manakah yang tidak benar dalam ni? Cikgu LK, apakah jawapannya? Cikgu Putra? Bola. Okey, Cikgu Putra? Kalau bagi dia jawab dulu nampak macam saya tiru dia kan. Sebab saya memang nak cari, memang saya nak cari tak. Memang saya nak mencari bahagiamu. Itu B Okey, B jugalah jawapannya. Okey, jadi jawapan adik-adik apa? Sila tadi ruangan komen. Jom kita lihat apakah jawapannya. Ya, betul. Pandailah cikgu-cikgu di konti ni. Memang sangat berbahagia. Keselamatan bahagia kan sebab jawapannya betul. Saya tak sampai nombor 2. Okey, dasar pecah dan adakah nombor 2 atau dia nombor 1?
Tak, saya rasa nombor 2 tu bentuk kepala ular kot. Bukan? Kepala ular. Taklah dia main gelung rotan ni. Kuat juga. Okey. Dasar pecah dan perintah ni untuk makluman murid-murid dia sebenarnya untuk di mana British ni mengamalkan dia Melayu dekat kampung. Okey, India dekat estate, China di bandar di Lombong. Okey, itu dinamakan dasar pecah dan perintah, bukannya tujuan membentuk. Saya sambung sikit ya. Okey, pecah dan perintah ni dasar yang diamalkan oleh British semasa memerintah negara kita. Dia memisahkan kaum-kaum terbesar di negara kita mengikut kawasan dan orang kata sosioekonomi masing-masing lah. Kan? Jadi contohnya kalau di ladang getah estate kaum India, kalau di bandar China untuk memajukan. Tujuan dia apa tadi? Tujuan dia supaya tidak wujud satu bentuk kefahaman, sefahaman. Kita tak boleh dapat satu fikrah, sefahaman dan kita tak boleh bersatu padu. Bila kita bersatu padu, kita akan jadi kuat. Jadi penjajah tak nak kita jadi kuat. So dia nak kita sentiasa jadi lemah. So berpecah belah. Itu namanya pecah dan perintah. Divide and rule. Bahasa Jawa dia. Okay, betul. Bahasa Jawa dia. Okey, jom kita lihat soalan yang kedua. Apakah jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk memberi penerangan kepada penduduk tentang pembentukan Malaysia? Okey, kita ada A. Apa jawapan cikgu-cikgu di konti? Saya tahu. Okey, sila. Saya tahu soalan ini. Jawapannya ialah ayam. Suruhanjaya Kobol. Adakah anda pasti, Cikgu Putra? Saya masih lagi setia untuk mencari bahagia. Oh iya kah? Salahkah jawapan saya? Tak saja je kan. Kita suka gaduh kan. Alah buat tak tahu pula kan. Kalau saya salah, saya sengaja salahkan diri saya macam gitu. Okey, jom kita lihat. Suruhanjaya Kobol tu untuk apa? Suruhanjaya Read tu untuk apa? Jawatan kuasa perhubungan antara kaum. Okey, sebab di sini cikgu highlightkan di sini memberi penerangan tau. Bukannya dia bukannya bertanyakan reaksi tau. Dia bukannya bertanya reaksi penduduk. Dia punya kata kunci kat sini adalah penerangan tentang pembentukan Malaysia. Saya mencari cinta lah. Saya mencari cari cinta. Cari cinta. Cikgu LK masih lagi dengan Suruhanjaya Kobol? Tapi yang lain saya tidak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar juga tau. Ya kan? Kalau macam jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia tu adalah JPPM. Pernah dengar tak? Oh, JDP. Pernah ya? JDP. Okay. Saya pernah dengar MTM saja. MTM. Okey, tak apa kalau cikgu ILK terus dengan Suruhanjaya Kobol, tak apa. Okey, cikgu dah ubah kepada C, adik-adik, jawapan adik-adik apa pula? Cikgu dah beritahu kata kunci dia adalah memberi penerangan tentang tujuan pembentukan Malaysia. Sebab apa dia nak tubuhkan Malaysia? Jawatan kuasa ni lah yang pergi memberikan penerangan. Okey, yang menjelaskan kepada rakyat. D. Nampak tak? Okey. Okey, jom kita lihat. Tadi tak cakap. Sekarang dah cakap, saya tak tukar lah. Saya pilih D lah. Okey, pilih D Okey. Betul. Jawapannya adalah D. Suruhanjaya Kobol ni dia untuk bertanya ataupun dia mendapatkan reaksi penduduk di Sabah dan Sarawak. Okey, jom kita lihat seterusnya. Antara berikut, negeri manakah yang tidak terlibat dalam pembentukan Malaysia? Ini senang. Apa jawapannya kalau senang? Jawapannya Kapun Kap. Hayya. Dia kenal lah bendera Siam. Okay. Welcome to Siam. Welcome to Siam. Okay, jom kita semak. Betul dua-dua Siam.
Okey, betul. Jawapan dia adalah negara Siam. Jom kita lihat tokoh manakah yang mengisytiharkan. Nombor 5 dengan nombor 4 tadi perasan tak ada beza sikit. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 okey. Nombor 4 dengan nombor 5, diorang terlampau gundut, tak mampu nak main gelung rotan. Itulah saya kata muat lah. Okey. Dia gundut. Okey. Tu. Saya pilih mana? Saya pilih ayam. Ayam. Bukan nama dia Tun Fuad Stephen. Tun Fuad Stephen. Adakah dia yang mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Kuching? Bukan. Saya tukar jawapan. Okey. Doraemon. Ang. Saya yang bagi tahu jawapan Saya ikut jawapan Cik Belki lah. Saya pilih untuk berada di hatimu. D. Dia berada di hatimu. Okey, D. Nampaknya dua-dua sepakat D iaitu siapa sebenarnya D ni? Siapa nama dia? Tahu? Murid-murid tahu? Cuba type dekat ruangan komen. Cikgu-cikgu di konti. Kita baca. Dulu namanya Doraemon lah. Tan Sri Datuk Muhammad Herbin Johari iaitu Menteri Pertanian dan Koperasi yang mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Kuching, Sarawak. Okey, kalau yang gambar B tu Tuanku Abdul Rahman, dia isytiharkan pemasyhuran tu di mana? Di Tanah Melayu. Dia ada dua. Padang Merdeka. Di Kuala Lumpur. Ya betul, di Stadium Merdeka. Kalau di Kota Kinabalu, siapa? A ke C? A. Tun Fuad Stephen. Bukan. Siapa? C. Tun Abdul Razak yang dia pergi Sabah. Ya. Dia ya. Sebab masa tu dia merupakan timbalan Perdana Menteri jadi dia yang mengisytiharkan pemasyhuran Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah. Kenapa dia jadi timbalan Perdana Menteri? Okey, faham. Pada tahun 1963 pembentukan Malaysia ni. Okey, jom kita lihat soalan yang seterusnya. Okay, ni dia. Berdasarkan rajah berikut, apakah gelaran bagi Y? Ini sistem pemilihan ketua negeri di Perak di Perak iaitu sistem penggiliran. Okey, agak-agak yang Y tu apa? Saya mau tiru lah. Saya mau talian ayat. Okey. Siapa yang nak jadi ayat awak? Dapat jadi ayat awak. Okey. Tak apalah saya jadi lepas ni berpegang pada cinta saya. Okey, baik. So jawapan dia saya pilih sebagai saya pilih A lah untuk anak-anak kita. Cia. Okey, so A. Raja Dili. Betul ke tu? Dia ada hierarki dia daripada bawah ke atas tu. Jadi yang paling tinggi adalah Paduka Sri Sultan. Paling bawah bongsu kan? Bongsu Raja Kecil Besar. Lepas tu bongsu baru hilir. Okey, saya pilih jawapan A. Untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak. Okey, jom. Betul lah, Tania. Raja di hilir. Yang Raja Kecil Bongsu tu bawah sekali. Jom kita lihat yang ke-7. Bagaimanakah pertikaian antara taklah dia pakai tu. Nak makan, dia nak makan. Bukan. Inilah namanya sejarah mungkin berulang. Dan saya tahu jawapannya. Ya. Pilihan jawapan bagus. Pun, ya. Betul. Jadi soalan ini sangat mudah. Macam saya adakah soalannya berulang? Kali ini kita yang jawab. Okey, untuk kali ni sebab tadi kan ada lag sikit aja saya jawab untuk soalan ni. Jawapan dia adalah bahagia yang saya cari. B. Bahagia yang saya cari. Boleh saja. B. Boleh saja. Okey. Betul lah. Tanya. Pertubuhan bangsa-bangsa. Dia pun jawab B betul lah.
Betul lah. Okay. Memang Indonesia betul. Dan Filipina. Sebab Indonesia dan Filipina ni dia mengaku bahawa Sabah dan Sarawak ni milik mereka. Okey, jom. Kita lihat ini dia. Yang ke-8. Ni tarian apa ya ni? Tarian Ulik Mayang yang wujud pada zaman pemerintahan Sultan Omar Yayat Shah. Tarian ini berasal dari negeri mana? Ni. Lihat baju saya. Lihat baju saya. Hitam putih. Hitam putih. Okey, jadi sehati sejiwa. Macam banduan. Okey. Tapi tak apalah. Tapi lah kalau macam ni rupa banduan saya sanggup dipenjarakan seumur hidup. Okey gitu. Okey baik. Terima kasih. Okey, jom kita lihat jawapannya. Betul, berasal dari negeri Terengganu. Sebab Pulau Pinang ni tarian apa? Cikgu Dikonti tahu tarian yang terkenal di Pulau Pinang? Boria miskin kaya. Betul, Boria. Kami salam ucapkan sejahtera kepada semua rakan-rakan dan taulan. Pandailah cikgu-cikgu kita dekat Konti kan. Dia tahu apakah tarian yang terkenal di Pulau Pinang. Kalau di Melaka, tarian apa yang terkenal? Ni. Ataupun apa yang terkenal? Dondang sayang. Ya, dondang sayang. Walaupun Cikgu LK tu nyanyi benda lain tapi saya tak terkeliru. Saya tetap berpegang teguh dondang sayang. Saya ingat sebab Portugis. Nanti kita ada itu lain. Okey. Kalau di Johor, tarian apa yang terkenal? Ni bagi Cikgu LK lah jawab. Tak tahu lagi, tak tahu lah. Tak tahu. Tak tahu. Okay, saya jawab lah. Bukan, dia ada naik kuda. Zapin. Yes. Zapin pun dia juga. Kuda kepang. Kuda kepang dan tarian Zapin. Dua ni memang terkenal di Johor. Kuda kepang. Okey, jom kita lihat soalan yang ke-9. Berasal dari Johor kan? Ya, betul. Cuba Cikgu yang buat tarian kuda kepang tu. Mampu tak? Alamak, nanti kamu tengok video ya. Tengok video ya, Cikgu pasang lagu kuda. Ni tarian kuda kepang. Pasang lagu, okey. Pasang lagu. Okey, kita lihat nama perlis berasal daripada perkataan Siam, Prauloi yang bermaksud apa? Alamak. Ni dah masuk unit 2 tau. Okay, dah masuk unit 2 tentang asal-usul negeri-negeri di Malaysia. Okey, apakah jawapan adik-adik semua? Dan cikgu-cikgu di Konti? Betul-betul dia diam. Maksudnya dia tunjuk saya. Salah lah ni kan. Saya pilih jawapan ni. Di matamu aku, di hatimu dia, di depanmu aku terusan bertanya. Dia pilih di? Yes. Ada clue? Keluar. Clue dia lemas. Lemas. Baiklah. Kalau begitu saya pilih Doraemon. Alah, tunggu kelu apa barang. Okey. Okey, jom kita lihat jawapannya. Ya, Prauloi bermaksud kelapa hanyut. Tanya. Tak apa. Kita ada lagi 11 soalan. Okey, jom kita lihat soalan yang ke-10. Bendera negeri mana ni? Alah, warna merah. Apa tu? Berdasarkan bendera di bawah. Dia bukan negeri. Dia tanya Bandar Diraja. Contoh macam dekat Selangor. Bandar Diraja ialah Kelang. Kelang Bandar Diraja. Contoh lah kan. Betul. Kelang tu tempat tinggal siapa? Cikgu Putra. Namanya Putra lah. Tu duduk kat Bandar Diraja. Okey. Itu yang Cikgu Putra. Itu yang Cikgu Putra tahu tu.
Okey, cikgu-cikgu di konti, apakah jawapannya bagi negeri Kedah ni? Okey, apa jawapannya? Dia tahu cikgu. Tak mau. Sekarang ni, kalau dia kita tengok pada bendera tu bendera Kedah. Arau ni bukan kat Kedah. Arau ni kat Perlis. Okey, kalau Kuala Kangsar ni betul kat Kedah. Kuala Kangsar ni pun kat Perak. Kan? Betul, Perak. Bandar Maharani? Bandar Maharani saya rasa tak pernah dengar. Bandar Maharani saya rasa kat Johor. Ya, betul lah. Pandai lah. Jadi jawapannya saya tahu jawapannya. Tadi punya dah. Okey, teruslah ambil lah. Jawapannya boleh saja. Boleh bakal kau. Okey. Sebab dia ada Istana Anak Bukit tu ada. Yes. Istana Anak Bukit. Jadi bandar diraja bagi negeri Kedah adalah Anak Bukit. Arau ni bila belajar sejarah kita belajar sekali dengan geografi kena tahu nama-nama. Kedudukan. Okey, kedudukan di mana negeri tersebut. Okey, kalau Kangsar ni merupakan bandar diraja Perak Bandar Maharani bandar diraja di Johor, iaitu Bandar Maharani ni di Muar dekat tempat cikgu. Okey. Nak juga. Okey. Ni soalan tahun berapa ni? Betul tak pernah belajar kan? Alamak. Tahun 6. Gambar menunjukkan jantan negeri Kelantan. Apakah kepentingan jantan tu? Yang ni dia ada jawab. Pula. Tadi saya jawab. Lepas tu sampai time tu, terus tahu jawapan. Biarlah, terus jawab. Okey, silakan. Bagi dia jawab. Okey, adik-adik di talian mungkin boleh typekan dulu jawapan. Cikgu-cikgu tak tengok jawapan adik macam mana kan. Kepentingan jatah tersebut kepada rakyat negeri Kelantan. Jatah tersebut kepada rakyat. Saya teruskan dengan jawapan saya. Saya tetap boleh bakal kau. Cik gitu. Sama. Nampak tak kita lihat. Nampak tak terisi jiwa tu? Hati tu dah terisi kan? Terima kasih. Betul Tanya. Melambangkan identiti. Maksudnya jatah negara ni sebenarnya tadi dia tanya maksud pelanduk tu kah apakah? Tak. Kepentingan. Bukan pelanduk ke tu? Itu kijang. Itu nama kucing. Okey, jomlah kita lihat soalan yang ke-12. Apakah nilai yang boleh dipelajari daripada prinsip rukun negara yang kedua? Masih ingat lagi apakah rukun negara yang kedua? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan agama, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Demi negara yang tercinta, cinta hati saya. Cikgu Putra, dia jawab B tadi tu. Tak ada lah, saya cintakan dia. Cinta hati saya. Nyanyi tadi lagu Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh cinta. Yes. Okey, jom kita lihat jawapannya. Harap cikgu sejarah tidak pening. Betul. Sebab yang kedua adalah yang pertama tadi kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua ada kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi nilai yang boleh kita pelajari adalah taat kepada pemerintah. Tanpa gangguan daripada Cikgu Pung, kita berjaya betul semua 12 soalan. Cikgu kira betul tak? Macam gitu. Betul. Saya salah satu. Alah, betul lah tu. Tak apa. Cikgu LK, saya jemput Cikgu LK untuk tukar jawapan sama dengan saya tadi. Jangan risau. Jom. Okey, tak apa. Lepas ni Cikgu Putra buat salah-salah Satu lagi. Okey. Nampak tak dapat lesen? Dapat lesen untuk menyalahkan diri 13 apakah prinsip rukun negara yang kelima? Tadi baru saya bacakan. Maksudnya saya tak jawab soalan ni kan. Totemo daisuki
Okey. Soalan ni sangat senang. Sebab kamu semua biasa berikrar di sekolah. Okey, walaupun tapi dalam mungkin keadaan mereka COVID dah kan. lupa dah setahun. Bukan setahun. Semasa 2 tahun. dia tengok video ni, negara kita baru je diumumkan 6 negeri 6 yang terlibat daerah. dalam PKP. 6 daerah di 6 Selangor daerah. yang diumumkan tutup sekolah. Jadi adik-adik di Selangor makin panjanglah cuti korang. Okey. Okey, lepas tu tak bergerak-geraklah di situ je. Okey, itulah jawapannya di kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya yang ke-14. Slogan Malaysia Boleh diperkenalkan untuk apa? Masih ingat lagi lagu Malaysia Boleh? Macam mana? Malaysia boleh. Fikirkan boleh. Betul lah. Tajuk dia. Tajuk dia Malaysia Boleh. Tapi lagu dia jika kau fikirkan kau boleh. Kau hampir boleh melakukan. Ya, betul. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Boleh kalau kau B. B. Okey, Cikgu Putra? Saya nak awak jadi baby saya, B. Okey? Okey. Betul, iaitu Malaysia Boleh ni untuk menyuntik semangat rakyat. Terlihat soalan yang ke-15. Hasil perkahwinan campur antara Portugis dengan penduduk tempatan dikenali sebagai Cinclinona. Ni baru betul Cinclinona. Jawapannya ialah ya, apa dia? Kerani. Kerani? Babanyonya. Bukan. Babanyonya. Jawapannya Serani. C. Oh ya ke? Cerita hati saya. Okey, saya tukar jawapan. Serani. Ya, betul jawapannya. Hati saya sentiasa terbuka untuk awak, okey? Okey, teruskan. Babanyonya tu dengan okey. Nyanyi lagu boleh tahan kan? Sekali jawapan peram tempat lain dan aduh hai. Nampak macam faham? Nampak macam faham guys. Rupa-rupanya haram. Okey guys. Bukan, dia saja je tu. Saja beruji. Kan. Kadang-kadang ujian tu melibatkan keimanan juga tau. Tercabar keimanan. Iman adalah. Teruskan. Okey, jom. Soalan yang ke-16. Teruskan lagu ke teruskan soalan? Teruskan soalan. Okey. Okey, kita pilih padanan alat muzik tradisional. Ini Cikgu Pung lah jawab. Ayo. Mana yang tak betul? Sila. Apakah jawapan adik-adik? Dan guru dikonti. Apa jawapannya? Saya pilih C. Okey. Cikgu Putra? Saya pilih D, dodol. D, dodol. Tahu tak rebab ni apa? Rebab ni dia rebab ni adalah alat muzik tradisional yang digunakan semasa penceritaan Tok Selampit dan penglipur lara. Jadi saya ingatkan rebana. Ya, yang tu rebab. Okey. Jadi dia cakap sekarang soalan dia adalah tidak benar. Jadi apakah jawapan adik-adik? Dan Cikgu Putra masih lagi mengekalkan D? Tak, Cikgu LK sudi tak menumpangkan saya. Saya nak menumpangkan C dekat C. Nanti. Okey, boleh masuk. Okey, terima kasih. Tiba-tiba dia berfikir salah. Okey. Jom kita lihat apakah jawapannya. Okey, betul. Nafiri ni dimainkan untuk golongan diraja dalam muzik nobat. Bukannya kaum Iban. Kalau kaum Iban bukan yang Sape tu kan.
Sape bukan sape juga. Sape. Sape. Kalau satu lagi tu Sape ke sompoton siapa? tu bukan. Bukan Siapa sompoton, dia? Sabah. Okey, memang sape pun. Okey, di Sarawak. Betul tak? Betul tak? Di Sarawak kan? Betul. Saya nak Google kejap lah. Silakan. Betul. Betul. Okey, jom kita lihat yang seterusnya. Sape tu daripada Sarawak. Kalau sompoton tu daripada Sabah yang dibuat macam daripada labu apa dia panggil? Labu sayung. Labu air kot. Labu air yang dikeringkan. Labu air yang dikeringkan. Lepas tu dia letak buluh. Okey, daripada situlah akan mengeluarkan bunyi. Biasanya lah kalau kita pergi Sabah tu adalah dia punya kitchen kan. Betul. Okey, jom kita lihat soalan yang ke-17. Antara berikut yang manakah merupakan permainan halaman? Halaman? Ini berkaitan dengan permainan tradisional dalam unit 4 iaitu tajuk Rakyat Malaysia. Halaman ni maksudnya dia main dekat halaman. Saya pilih jawapan Cinta Hati Saya. Macam gitu. Kenapa pula? Kalau Upih ni dia lebih kepada permainan yang agak lasak lah. Apakah yang paling tepat kalau kita bermain di halaman tu? Apa dia? Sepak raga. Mungkin. Weki tu apa? Weki tu dia macam dam. Macam dam Cina. Dam Cina. Oh, kalau macam tu weki lah. Macam gitu terus. Weki lah kan? Bukan. Weki ni dia permainan dia bukan di halaman, dia di salah jawapan tu. Dia macam kalau kita main dam haji tu, dekat mana? Adakah dekat halaman? Kat dalam rumah. Bukan. Dia permainan anjung. Sebab dekat untuk permainan tradisional ni dia ada 3. Permainan anjung, permainan halaman dan permainan lasak. Kalau kita tengok wow ni. Wow lah tu. Lasak tak? Permainan menarik upih tu lasak tak? Menarik upih lasak. Yang tak lasak dia maksudnya tu pergerakan yang lincah. Wow lah. Wow. Saya pilih bola. Saya pilih. Mana takkan gaduh lah kat sini. Nanti kan dia salah, saya dipersalahkan. Yakinnya kamu? Dia kan, saya bagi clue lah. Saya bagi clue, dia main 3 orang. Kan dah betul. Baiklah, saya tukar jawapan. Cakap. Come to papa baby. Come to papa. Saya pilih di Sepak Raga. Okey, jom kita lihat jawapannya. Okey, betul, Sepak Raga. Dia macam ni, kalau halaman ni maksudnya memerlukan kawasan yang luas. Okey, jom kita lihat yang seterusnya. Antara berikut yang manakah merupakan permainan anjung? Rasanya dah terjawab dah sebab tadi dah terangkan dekat soalan yang sebelumnya. Kabadi ni macam nama filem Tamil. Permainan anjung. Weki. Okey, Cikgu Putra. Dia tiru jawapan saya tu. Dia pun cakap Weki juga. Weki juga. Okey. Kalau kabadi ni dia adalah permainan laman bagi kaum India. Okey, jadi permainan anjung kita lihat jawapan dia. Betul, Weki jawapan dia. Alamak, Weki ke? Tadi kan pesan jawapan sama. Nak pesan lagi Okey, jom adik-adik kita teruskan soalan yang ke-19. Antara berikut yang manakah merupakan cerita rakyat yang berunsur jenaka? Ini masih lagi dalam unit 4, cerita tentang rakyat. Okey, iaitu apa dia? Cerita yang berunsur jenaka. Pak Pandi dan Lebay Malang. Sama lah jawapan kita. C untuk Cikgu K.
Okay, C untuk Cikgu Putra, boleh? C untuk oh ya, betul. Okey. Saya tolong cakapkan lah. Betul. Jawapan dia Pak Pandai dan Lebay Malang. Okey, jom kita lihat soalan yang terakhir. Iaitu setiap bangsa mengamalkan kepercayaan, adat resam dan kebudayaan masing-masing menjadi asas kepada kesejahteraan negara kita. Okey, apakah jawapan kamu? Ini soalan yang kebat sikit, yang di mana memerlukan kamu untuk berfikir. Apakah jawapannya? Saya pilih ayam. Sama juga. Saya pilih A untuk anak-anak kita. Sama juga. Okey, betul. Kebebasan. Okey, kebebasan setiap bangsa itu mengamalkan kepercayaan, adat resam dan kebudayaan masing-masing menjadi asas kepada kesejahteraan negara kita. Okey, maksudnya di sini negara kita ni setiap orang mempunyai kebebasan untuk amalkan mana-mana kepercayaan ataupun adat resam. Okey, habis untuk ulang kaji sejarah tahun 6. Okey, kepada disebabkan tak dapat nak naik bas, nak balik kampung tak boleh. Jadi cikgu pilihlah kapal terbang untuk nanti saya bawa guna kapal nak mengajar. Amalan keras tak boleh tiru tau, tak boleh tiru ni. Nak ajak adik-adik join MTM sebab kepada yang belum, kita lepas ni mungkin lepas raya, insyaAllah kita akan terangkan MTM tu apa. Sebab disebabkan MTM, tangan saya berlubang. Siapa yang buat berlubang tangan tu? Disebabkan Cikgu Putra ni kan, dia tak suka bagi gambar tau. Jadi main gambar yang ada. Kenapa berlubang sebab tu? asyik-asyik gambar katak. Saya tahu. Kan? Kenapa berlubang? Kenapa berlubang? Ada kuih raya di situ. Ayo. Puasa ni. Sedang memegang sesuatu tu. Salah. Jadi jom adik-adik, link akan diberikan di ruangan komen. Jadi yang belum sertai, silalah sertai. Itu saja daripada cikgu. Baiklah. Kita telah kongsikan pautan untuk anda menyertai grup Telegram MTM. Dan yang belum lagi join tu, jom kita join sebab nanti kita akan adakan satu program yang khas, yang istimewa untuk anda semua. Untuk kamu. Baiklah semua, untuk itu sampai di sini saja pada petang ini. Sebelum kita akhiri kelas sejarah kita, apa kata kita persilahkan Cikgu Putra untuk sampaikan sepatah dua kata. Okey, hai, Assalamualaikum adik-adik semua. Memang terbaik perkongsian hari ini. Syabas dan tahniah kepada Cikgu Yunisa. Sebab perkongsian sangat menarik walaupun ada sedikit gangguan pada awal tadi. Tapi Alhamdulillah kelas hari ini seronok. Dan syabas. Ada gangguan kah? Saya tidak ingat. Ada gangguan makhluk halus. Makhluk halus. Tapi tak apa. Gangguan tu mungkin makhluk halus. Jadi kita tak nampak. Tiba-tiba dia ada. Kadang-kadang dia tak ada gangguan. Okey, siapa pun saya ucapkan tahniah kepada semua yang dapat sertai kelas pada hari ini. Sila dapatkan link soalan dalam bentuk Google Form di ruangan deskripsi. Saya juga akan berikan di ruangan komen. Pastikan adik-adik cuba jawab dan jawab sehingga dapat 100% markah. Okey, itu saja. Kita jumpa nanti dalam kelas BM jam 5 petang. Baiklah. Yeah. Untuk itu sampai di sini saja untuk petang ini. Selamat Hari Raya. Oh, belum lagi. Baiklah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah. Dengan kerjasama e-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma.
Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, startilah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.